Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 orang anak yatim menerima sumbangan dari Pusat Perubatan Jurudompak JPMC sempena ulang tahun penubuhannya ke-25. Majlis berlangsung di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam di Kampung Jerudong. Majlis diisikan dengan tahlil dan doa selamat yang diselajurkan penyerahan sumbangan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah telah mencapai usia 18 tahun dan setakat ini terdapat 2,934 ahli sukarelawan yang berdaftar di yayasan berkenaan. Berucap pada Majlis Penghargaan Sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, sebahagian daripada ahli-ahli sukarelawan berkenaan masih kekal menabur bakti, menyumbangkan tenaga dan buah fikiran hingga ke hari ini tanpa mengira penat lelah. Majlis berlangsung malam tadi di Tarindak di Seni Bandar Seri Begawan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad selaku Ahli Lembaga Pengarah dan Pengerusi Jawatankuasa meneliti bantuan-bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah juga menjelaskan yayasan tersebut melalui bahagian pengurusan data dan sukarelawan dan bahagian perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial juga menyediakan platform bagi memudahkan ahli-ahli sukarelawan untuk membantu dan mendukung projek dan aktiviti amal kebajikan yayasan dengan lebih fokus dan berkesan dengan mengutamakan golongan sasaran. Pada majlis tersebut, 240 ahli sukarelawan yang aktif menyumbang khidmat bakti sepanjang tahun 2021 hingga 2023 menerima sijil penghargaan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan yang juga Timbalan Pengerusi Jawatankuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan, dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Sisa-sisa makanan menjadi cabaran signifikan kepada masyarakat dan alam sekitar. Pada tahun 2019, kira-kira 32% sisa buangan negara Brunei Darussalam adalah sisa makanan sekaligus menyumbang kepada sisa buangan yang tinggi sebanyak 1.15 kg per kapita. Sebagai usaha menyokong maklumat negara menjadikan buangan sisa makanan kepada kompos organik, Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad BSM dan Biofield Solutions menjalankan kerjasama bagi permulaan inisiatif kempen pengkomposan tempatan. Menandatangani bagi pihak BSM, Awang Muhammad Nur Syafiee bin Dato' Paduka Haji Abdul Jalil, pengarah urusan BSM dan Biofield Solutions pula diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dr. Vanessa Teo. Sementara itu, kompos organik yang dihasilkan akan diagih-agihkan kepada para peladang tempatan sekaligus menyumbang ke arah kitaran makanan dan pertanian yang berdaya tahan. Kempen juga menawarkan penglibatan komuniti dengan menerima deposit buangan sisa makanan awam melalui tempat khas disediakan oleh stesen cawangan Shell yang akan dimaklumkan kemudian. Pesta Disember Brunei 2023 yang sedang berlangsung di negara ini diisikan dengan pelbagai aktiviti. Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dan AIZ Management mengadakan hari terbuka. Dengan tema bersama mengelinga, beberapa aktiviti disusun, antaranya pameran, jualan dan permainan. Menarik perhatian kejohanan permainan PUBG yang disertai oleh lebih 30 kumpulan. Hari terbuka mengalu-alukan kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 6.45 pagi hingga 12.30 hari. Juga diadakan sempena Pesta Disember Brunei Santai Weekend di The One Mall.
Santai Weekend oleh Anytime Group Company merupakan acara jualan makanan di atas bumbung yang pertama mengumpulkan 8 pengusaha. Acara tersebut menyediakan platform bagi para pengusaha tempatan untuk mempamerkan kepakaran kulinari serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan. Santai Weekend dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 5 petang hingga 11 malam. Jumlah pelancong yang datang ke negara Brunei Darussalam terus menunjukkan peningkatan yang ketara apabila sebuah lagi kapal persiaran membuat persinggahan ke negara ini. Kapal persiaran dari Republik Persekutuan Jerman Ida Bella berlabuh dan singgah di Pelabuhan Muara, Kelmarin. Lebih 2,600 penumpang dan kru kapal persiaran tersebut berpeluang menikmati pakej pelancongan yang ditawarkan di negara ini. Semasa persinggahan ini, para pelancong bukan sahaja melawat beberapa destinasi tempatan yang menarik, bahkan berpeluang menyaksikan kebersihan dan keindahan Bandar Seri Begawan. Para pelajar Kolej Cosmopolitan dalam program multimedia sedang menjalani program latihan industri dengan Paper Plane Media sebagai sebahagian daripada tugas untuk menganjurkan sesuatu acara. Kemarin para pelajar menganjurkan acara Passion Week yang berlangsung di Airport Mall, Brakas. Ada hire dalam 5 orang, so we interview them macam untuk mengeksposkan kebolehan dorang. So kami di sini kira membagi full support and full kepercayaan kepada dorang untuk mengadakan Passion Week ini. Yeah. Acara selama 2 hari bertujuan membentuk komuniti yang penuh semangat merangkumi bidang seni, makanan dan pakaian tradisional. Ia diadakan dengan kerjasama Victoria and Company. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum adalah untuk menjaga kesejahteraan pelajar dengan mengurangkan beban kerja pelajar dan mengurangkan masa berada di sekolah yang akan meningkatkan lagi keseimbangan hidup dan kesihatan mental para pelajar. Hari Berkarya Yayasan yang diadakan di kawasan Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan platform perniagaan bagi mengenalkan produk yang dihasilkan oleh para usahawan berkarya yayasan. Aktiviti jualan diadakan sehingga 31 Disember ini dan dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam.
Selain Hari Berkarya Yayasan, Year End Celebration YEC 2023 juga diadakan di sekitar kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Disertai oleh lebih 30 pengusaha dari dalam dan luar negara, YEC 2023 mengetengahkan pelbagai jualan makanan dan minuman, produk tempatan dan luar negara serta aktiviti menarik. Para peminat minuman kopi berpeluang mempelajari teknik dan cara pembuatan kopi yang enak semasa bengkel barista pembuatan kopi. Melalui bengkel tersebut, golongan belia juga dapat meneroka potensi barista sebagai kerjaya. Dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia. Bengkel diadakan kemarin di Dewan Mini Pusat Belia Daerah Belait. 15 peserta berpeluang mengetahui karakter kopi dan penggunaan mesin membuat kopi. Melalui bengkel ia dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bukan sahaja mengenai pembuatan kopi tetapi mengenai profesi sebagai barista kepada para belia. I have learned a lot, and learning how to make coffee is pretty much a very wild discovery to learn. And so from this, I can open up to many job opportunities in the coffee making industry. Menyelamatkan nyawa setiap pesakit yang memerlukan darah amat penting, terutama pesakit yang menjalani pembedahan di hospital di negara ini. Kemarin 72 pain darah berjadi kumpul semasa satu kempen derma darah. Kempen anjuran McDonald's Brunei diadakan di Cawangan Jerudong. Kempen dapat meningkatkan kesiapsiagaan kecemasan menyumbang kepada daya tahan masyarakat. Selain itu, kempen juga membuktikan bahawa syarikat-syarikat swasta turut prihatin dan mendukung serta memainkan peranan dalam membantu keperluan negara bagi menambah stok bekalan darah. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan meningkatkan usaha menangani isu pemandu pelancong yang tidak sah beroperasi di negara ini. Ini berikutan peningkatan bilangan pelancong yang memasuki negara ini menimbulkan isu pemandu pelancong dan individu yang menggunakan syarikat pengangkutan asing yang tidak berlesen. Dalam usaha menjamin integriti industri pelancongan dan memastikan para pelancong luar negara menikmati pengalaman yang selamat, Jabatan berkenaan menggesa ke semua agensi pelancongan dan pengembaraan di negara ini untuk melantik pemandu pelancong yang berlesen dan memiliki pengetahuan, kemahiran yang mendalam serta lesen yang sah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan. Para pelancong juga dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat agensi pengembaraan yang berlesen dan sah, manakala agensi pengembaraan dan para pengendali pelancongan juga disaran untuk mengesahkan kesahihan lesen para pemandu pelancong dengan Jabatan Kemajuan Pelancongan sebelum mendapatkan khidmat mereka. Di bawah Akta Pelancongan Penggal 239, sebarang individu yang secara langsung atau tidak langsung menggaji, terlibat atau menggunakan khidmat pemandu pelancong yang tidak berlesen boleh dikenakan denda tidak lebih RM5,000. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengadakan pertandingan TikTok sempena Karnival Memperkasa Budaya Membaca. Dengan tema Brunei Membaca, pertandingan dibuka kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sama ada secara individu maupun berpasukan iaitu tidak lebih 5 orang. Borang penyertaan dan syarat pertandingan boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang tertera. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 31 Januari 2024 pukul 4 petang. Separuh jalan di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hala Tutong ditutup sementara sehingga Ahad 31 Disember. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan adalah disebabkan kerja-kerja penurapan aspal di jalan berkenaan. Penutupan bermula pukul 7 malam hingga 6 pagi.
Penutupan sementara jalan juga berlaku di Jalan Stony hari ini bagi kerja-kerja pemasangan gerbang. Penutupan bermula pukul 1 petang hingga 3 petang. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk berhati-hati semasa melalui kawasan-kawasan berkenaan. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan berjadual ke atas saluran paip gas PID 0016 yang dilaksanakan oleh syarikat minyak Brunei Shell Sendirian Berhad BSP pada 22 hingga 23 Disember telah pun selesai dilaksanakan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan BSP dalam siaran medianya menyatakan sebaik sahaja kerja-kerja selesai, kawasan-kawasan yang terjejas telah pun menerima bekalan elektrik sepenuhnya pada pukul 12.08 tengah malam tadi.